Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Cuba senyum sikit. Bila saya nampak anda semua senyum, barulah saya pun berani untuk senyum. Alhamdulillah, kembali bersama dengan saya Da'i Hadari. InsyaAllah pada pagi ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, yang mana sentiasa kami bawakan yang terbaik untuk anda. Segala topik yang menarik, dan kita bawakan ahli panel kita yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu kita nak kongsikan kebaikan, pencerahan, pelbagai topik. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan Alhamdulillah para penonton sekalian, hari ini hari Isnin, mungkin ada yang dengan izin menyatakan Monday Blues. Tak payah blues-blues lah para penonton sekalian, ya. Kena terus bersemangat insyaAllah demi ummah. Hari Isnin 7 November 2022, dan hari ini saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Dan topik hari ini para penonton sekalian, kita nak fokuskan kepada ibadah, namun apa yang kita nak fokuskan dengan lebih lanjut iaitu cara berdakwah. Dan para penonton sekalian, seperti biasa bukan sekadar moderator sahaja yang ada, dan kali ini saya sangat rasa bertuahlah kerana kita tampilkan buat pertama kali beliau berada bersama dengan kita, dan kita yakin ini bukan kali terakhir dan banyak lagi yang beliau akan kongsikan dengan kita semua. Seorang yang berpengetahuan dan juga berpengalaman luas dalam bidang dakwah, dan insyaAllah kita akan kenal beliau dengan lebih lanjut. Saya kenalkan kepada anda semua yang berbahagia, Datuk Haji Kamaruddin Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Baik. Sangat baik. Baik Datuk, saya yakin bila sebut tentang hari ini topik kita nak bincangkan tentang cara berdakwah, Datuk adalah orang yang banyak pengalaman, luas pengalamannya. Cumanya sekejap lagi kita akan kongsikan Datuk, ya. Dan para penonton sekalian, kalau ada soalan yang anda nak tanyakan, senang sahaja, mudah sahaja caranya. Sekejap lagi akan saya kongsikan bagaimanakah caranya untuk anda tanyakan soalan, dan kami amat alu-alukan soalan daripada anda semua insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Datuk, ibadah cara berdakwah. Terlebih dahulu, siapakah sebenarnya Datuk Haji Kamaruddin Abdullah ni, dan bagaimana dikatakan berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang dakwah ni? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Da'i Hadari, penerbit dan seluruh kru Tanyalah Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, lagi disayangi di rumah, apa kabar semua? Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini, satu topik yang sangat penting bagi saya sendiri. Saya memperkenalkan diri saya, lahir di negeri Pulau Pinang. Dalam agama Kristian asal saya. 36 tahun sudah saya menerima hidayah Islam. Dan macam mana saya boleh terlibat dalam dunia dakwah? Asalnya tidak pernah ada cita-cita nak jadi pendakwa. Tidak ada. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rancangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Da'i Hadari. Satu petang selepas 3 tahun saya menerima cahaya Islam, satu petang saya ke satu masjid yang sangat popular di negeri Pulau Pinang. Da'i Hadari mesti kenal masjid tu, Masjid Kapitan Keling. Selalu ke sana tu. Ya, dekat Tanjung, ya. Ya, betul. So masa itu saya nak solat asar, saya nampak ada pelawak-pelawak dari luar negara, dari Belanda. Pertama kali saya jumpa dari Belanda, dan kali kedua saya jumpa dari Jerman, dari negara Jerman. Dan saya tiba-tiba saya belajar, ya. Umur 19 tahun, 20 ni masa tu awal keislaman saya. Saya sangat dahagakan ilmu. Dan antaranya saya dapat motivasi dari guru-guru saya. Dan motivasi ini sangat luar biasa motivasinya. Sehingga kan ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahih Bukhari, balighu anni wala ayah.
sampaikan dari aku satu ayat. Masa tu saya awal Islam, tidak tahu apa-apa tentang dan juga takut masa nak cakap bahasa Inggeris. Dan itulah permulaannya, dan beranikan diri untuk sharing sedikit sebanyak tentang keindahan masjid, apa yang ada dalam masjid, rukun iman, rukun Islam yang saya belajar kan. Dan di situlah mulanya satu perasaan atau satu kemanisan yang saya tak boleh dapat digambarkan kemanisan itu, di mana kemanisan itu saya pelori daripada berdakwah, berkongsi tentang keindahan tadi itu, keindahan masjid itu, keindahan Islam. Dan sampai hari ini dah sudah 32 tahun. Salah satu sudut dakwah saya di negeri Pulau Pinang. Dan bukan sekadar untuk saya juga telah mengajar umat Islam terutama sekali di negeri Pulau Pinang bersama-sama saya dalam mengimarahkan dakwah kepada pelawak-pelawak yang datang ke negeri Pulau Pinang. Dan sekaligus Allah Ta'ala izinkan saya membawa ke arus perdana mengajar umat manusia keseluruhannya ke dalam agama Islam. InsyaAllah. Subhanallah. Itulah bermula dari selepas pengislaman, ingin berkongsi, dan akhirnya subhanallah istiqamah dalam dakwahnya. Itulah Datuk Haji Kamaruddin Abdullah. Baiklah Datuk, sebelum kita pergi soalan demi soalan daripada para penonton yang sudah ada kita pilih dan kita akan paparkan sebentar saja lagi. Mungkin juga di peringkat awal ini, apakah itu dakwah sebenarnya Datuk? Bila orang sebut dakwah tu apa, dan bagaimana tuntutannya kepada kita semua Datuk? Betul, cantik sekali soalan itu. Pertama sekali daripada Dr. Abdul Qadir Zaidan dalam usul dakwah beliau memberi definisi dakwah ini. Secara definisi ini, dakwah itu adalah panggilan, ajakan, undangan. Dari segi definisi, saya nak ajak dai hadari ke Pulau Pinang, bertandang di Masjid Ketenggeling, ke pejabat IPSI. Ini satu dakwah. InsyaAllah dijemput tu. Tapi dari segi definisi syarak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Mafhum firman Allah, katakan ya Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang menurutku mensuruh memanggil manusia ke agama Allah, yakni kepada Allah. Dan maha suci Allah. Maksudnya aku, ini jalanku, aku dan orang-orangku menyuruh memanggil manusia ke dalam agama Islam dengan basirah, dengan keterangan, dengan hujah yang nyata. Dan maha suci Allah, aku menegaskan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, dan aku tidaklah dari kalangan orang-orang yang mensekutukan Allah. Ada 3 perkara di sini. Pertama sekali, jalan Nabi SAW, jalan dakwah ini adalah mengajar manusia kepada Allah semata-mata. Bukan kepada peribadi, bukan kepada perkumpulan sendiri atau tujuan tertentu, tetapi semata-mata kepada Allah. Dalam firman Allah yang lain dalam surah An-Nahl ayat 125, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wa jahdilhum billati iya ahsan. Ajaklah manusia keseluruhan ini ke jalan Allah. To Allah. So dengan apa? Dengan hujah. Dalam tafsir Ibn Katsir, ala basiratin ini ditafsirkan sebagai hujah akal dan nakli. Yani hujah wahyu, hujah akal. Kemudian inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak ajak orang, biar dengan hujah yang jelas, mantap, jelas. Betul. Dan inilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasar kehidupan mereka jalan dakwah. Yang ni saya nampak kurang dapat perhatian dari umat Islam. Betul. Kalau kita kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal 13 tahun pertama, sebelum Nabi turun dari Gua Hira, Siti Khadijah radhiyallahu anha bukan Islam. Betul. Abu Bakar bukan Islam.
Tapi bila dapat wahyu pertama, kemudian turunnya ayat kedua, yakni ya muddassir qum fa'anzir, yang berselimut bangunlah, memberi peringatan. Maka para sahabat Nabi satu-satu memeluk Islam. Hari ini isu saudara bukan hari ini, dah sudah ada. Betul. Dan sunnah Nabi dan kalimat dakwah ni Ustaz dan yang Adari, sidang penuntun yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, kalimat dakwah ni disebut dalam Quran 198 kali. Dalam 55 surah. 178 ayat. Masya Allah. 141 ayat tentang dakwah diturunkan di awal Mekah. 31 ayat diturunkan di Madinah. So fokus Nabi SAW 13 tahun pertama mengajar kaum Quraisy kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini satu sunnah. Saya sangat sedih, hampir dilupakan dalam dunia Islam hari ini. Menegakkan akidah itu. Menegakkan akidah, membawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada rakan-rakan yang belum ada. Allah. Saya boleh bayangkan 36 tahun sudah saya beragama Islam, tidak beragama Islam, saya beragama Nasrani. Saya sedih dan kecewa, tidak ada siapa pun yang mengajar saya kepada agama Islam. Yang menyampaikan itu. Tidak ada siapa. Tidak ada siapa yang datang jumpa saya, saudara ini agama Islam, ini Al-Quran, ini Nabi Muhammad, Nabi terakhir, tidak ada. Tapi Allah sayang saya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Walaupun nenek saya berazam untuk menjadikan saya orang sambeli dalam gereja, tetapi selepas beliau meninggal dunia, Allah Ta'ala tukar arah tuju hidup saya, dan saya dapat senaskah Al-Quran dalam bahasa Melayu ketika umur 18 tahun. Dan dihadiahkan oleh kakak sulung saya yang akhirnya dia memeluk Islam. Al-Quran itulah yang berdakwah dengan saya. Allah sendiri berfirman. Dan the turning point yang membawa saya pada kalimah yang agung ini, kepada agama yang tauhid, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agama yang penuh rahmah, penuh kasih sayang, adalah suratul Ikhlas. 4 ayat inilah yang menjadi motivasi pembuka syahadah saya, dan juga hari ini 4 ayat ini jugalah sebagai satu bekalan berdakwah, sehingga kan alhamdulillah hasilnya begitu lumayan. Subhanallah. Dan apa perlu kita buat? Kalau semua umat Islam, sidang penuntun yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, 16 hingga 18 juta umat Islam di Malaysia boleh menghayati satu potongan hadis, balighu anni wala ayah, sampaikan dari aku satu ayat, insya-Allah kita akan nampak perubahan besar di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Sebab Islam satu agama yang begitu indah, begitu luar biasa keadilannya, sangat-sangat disalah erti orang. Islam is the most misunderstood religion because we have not conveyed the message. Ini dengan izin dalam bahasa Inggeris. Kita tidak sampaikan. Maaf cakap, saya tak jumpa lagi seorang tokoh yang menjadi idola untuk saya, yang datang dari Timur Tengah di kalangan umat Islam, yang menjadi ke depan untuk sebarkan Islam di kalangan non-Muslim. Saya doakan selepas program ini ada tokoh-tokoh yang akan lahir. Amin ya rabbal alamin. Itu dia, dengan inspirasi daripada yang berbahagia Datuk sendiri pun, pastinya selepas ini saya yakin ramai di luar sana akan berkobar-kobar untuk menyampaikan, insya-Allah. Dan para penonton sekalian, sebagai info, antara lokasi dakwah secara rahsia di peringkat awal Nabi SAW ialah di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Nantikan selepas ini lagi dan lagi kita akan bincangkan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada yang sedang menonton ketika ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, saya mewakili produksi nak ucap terima kasih, nak bagi kreditlah kepada anda semua kerana setiap pagi terus menetap dan menonton Tanyalah Ustaz, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kami kongsikan terus bermanfaat untuk anda semua. Dan sebenarnya kami di sini pun terus teguh berdiri atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Baiklah para penonton
sekalian, hari ini kita bicarakan tentang topik kita iaitu ibadah, cara berdakwah bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Kamaruddin Abdullah. Baik, Datuk, ada soalan yang kita nak raikan daripada sahabat kita di Facebook ni. Katanya, si Mas Niza katanya, bagaimana yang dikatakan dakwah bil lisan, bil kitab dan bil hal? Mungkin penjelasan daripada Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Puan Mas yang bertanya soalan yang cantik. Sidang penonton di rumah yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Apa maksud bil hal, dakwah bil hal, bil mal? Dakwah bil hal ini adalah disebut juga dakwah qudwatu hasanah. Melalui pelakuan, melalui akhlak. Yang ini tanpa kita sedari. Dalam pengalaman saya ni, ini luar biasanya di Malaysia. Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang istimewa, terutama sekali kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Melayu. Qudwatu hasanah. Dakwah melalui kelakuan dan akhlak. Dan saya terima banyak maklumat dalam syahadah saya. Saya tanya, kenapa anda telah memeluk Islam? Very simple. Dia kata, kami dah bergaul dengan orang Melayu lama dah. Dan kami tertarik hati bila tengok bila seorang suami keluar rumah untuk kerja, isteri cium tangan. Oh, itu je. hanya kerana itu pun? Itu je. Itu menyentuh hati. Sebenarnya dakwah ni senang sebenarnya. Dakwah ni sebenarnya senang. Dia simple. Ramai orang telah peluk Islam di tangan saya ni dan di tangan jemaah saya. Adalah perkara-perkara yang begitu simple. Kerana perwatakan. Yang itu yang dikatakan qudwah hasanah. Manakala bil lisan, yakni melalui ceramah, melalui face to face, one to one, bermula bicara tentang Allah, tentang kejadian alam, tentang kejadian sendiri, itu di lisan. Dan lisan ini boleh dibuat dalam bentuk ceramah ataupun dialog antara agama. Ini sangat efektif. Dan Alhamdulillah, IPSI, pertubuhan saya, telah memulakan dialog sidang agama bermula dari tahun 1990-an di negeri Pulau Pinang dan di utara Malaysia. Dan dalam sidang agama ini, iaitu bilisan, sambutan dari rakan-rakan non-Muslim sangat luar biasa. Kemudian kita ada dakwah bil mal, yakni melalui program kebajikan. Yang ini satu yang Allah Ta'ala memberi ilham kepada saya. Semasa berlaku pandemik COVID, NGO IPSI hampir tutup sebab tidak ada aktiviti. Masjid tidak ada pelancong, tidak ada pelawat, nak jumpa orang pun susah kan. Dan Allah Ta'ala buka jalan dan buka rezeki kepada kami. Kami dapat menyantuni 8,000 keluarga di seluruh negeri Pulau Pinang dengan bekalan asas. Masya Allah. Dan 49% adalah non-Muslim. Dan kami pergi semata-mata kerana misi kemanusiaan. Semata-mata nak sampaikan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Nabi Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Dan tidak semestinya rahmat itu melalui lisan. Tetapi bila umat manusia menghadapi kesusahan, kesempitan, sama ada dia Muslim atau tidak Muslim, kita disuruh dalam ajaran Islam ke depan. Maka Alhamdulillah kita sempat dengan kudrat yang kerdil, kita dapat menyantuni 8,000 keluarga di seluruh negeri Pulau Pinang dan 49% terdiri pada rakan-rakan non-Muslim dan mereka sambut dengan sangat baik. Nah, inilah sedikit sebanyak tentang dakwah bil lisan, dakwah bil hal melalui akhlak, dakwah bil mal, dan juga ada dakwah bil kitab melalui penulisan. Ada yang menulis buku, betul. Itu pun very efektif. Dan juga yang terkini dalam media sosial Facebook. Dan dalam Facebook saya ada lebih kurang 32,000 followers dan rakan 5,000. Saya tak sangka ada rakan-rakan non-Muslim yang sedang mengikuti saya sampai mengucapkan 2 kalimat syahadah. Allahu Akbar. Ini kekuatan Facebook. Maka bila kita tulis dalam Facebook, dalam apa bidang pun, biarlah kita tulis dengan positif. Jangan toksik. Ini yang musim-musim tertentu. Bukan mau hukum ini. Anak menghukum. Itu betul Ustaz. Asyik menghukum. Dan saya sangat sedih. Kita tengok dalam Facebook hari ini, ramai bergaduh
kena benda-benda yang kecil, remeh-temeh. Tapi kita ada tugas yang besar untuk sampaikan Islam yang cukup orang tak faham melalui media itu. Semua kita boleh buat. Ada yang tak tahu cakap pun, tulis je. Sharing ayat-ayat Quran, sharing hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah mesej akan sampai. Datuk, saya tertarik dengan apa yang Datuk kongsikan, iaitu berkaitan dengan media sosial. Ramai juga saya yakin yang menonton ketika ini, terutamanya di Facebook, juga sentiasa melakukan apa yang Datuk sebut tadi tu, iaitu berkongsi kebaikan. Cumanya tadi juga Datuk ada sebut tentang surah An-Nahli ayat 125, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bagaimana yang dikatakan hikmah itu, iaitu seruan yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan seruan yang baik itu. Macam mana dikatakan hikmah, bijaksana dan seruan yang baik? Para ulama, alim ulama telah memberi tafsir kepada kalimat hikmah ini. Antaranya Ibn Qayyim Al-Jawzi dalam buku Al-Madrasi As-Salikin, di mana hikmah dikatakan melakukan sesuatu yang betul pada masa dan tempatnya. yakni meletakkan satu perkataan atau perbuatan pada tempat yang betul pada masa yang tepat. Ini dia katakan hikmah. Dan ada juga mengatakan hikmah itu juga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Qutb rahimahullah, Syekh Qutb seorang pentafsir yang sungguh hebat, dan Syekh Qutb telah membina fikratul Islamiyah daripada diri saya ketika umur 19 tahun, di mana Syekh Qutb rahimahullah meletakkan 3 garisan hikmah, iaitu melihat persekitaran masyarakat dan keadaan status masyarakat sebagai sasaran berdakwah. Kedua, Syekh Qutb berkata, hikmah itu mengadakan bahan-bahan dakwah sesuai dengan intelektual masyarakat. Dan ketiga, melahirkan satu muzakarah yang boleh membangkitkan semangat untuk mereka mengetahui tentang Islam. Inilah sedikit sebanyak kupasan hikmah ni. Dan hikmah ini terbina bukan dalam masa 24 jam. Tidak. Pengalaman saya 32 tahun, hikmah ini akan lahir apabila kita istiqomah dalam apa-apa bidang sekalipun. Sama ada bidang dakwah, dalam bidang pengajaran. Hikmah itu datang spontan. Itu sebab salah seorang tok guru saya kata, di mana saya baru belajar selepas berdakwah lama, kamu perlukan 2 perkara dalam dakwah kamu, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 160, Allah berfirman, mafhumnya, maksudnya bila Allah membantumu, tidak ada satu kuasa yang boleh mengalahkanmu. Bila Allah tidak membantumu, adakah sesudah Allah pembantu-pembantu? Biarlah orang-orang beriman itu bertawakal. Dan kedua, ciri kedua yang bina kekuatan hikmah ini, iaitu kita bermujahadah, kita berjihad, kita bersungguh-sungguh dalam jalan Allah. Allah akan buka pintu. Betul. Dan dakwah ini dia is not just macam karipat panas dia. Dia kena banyak kesabaran. Dia kena melalui liku-liku pelbagai ujian. Dan sampai hari ini Dai Adari, saya masih belajar lagi. Saya masih belajar lagi. Walaupun sudah dikatakan 32 tahun, saya masih belajar. Malah daripada pendakwa-pendakwa yang baru terbit di dunia dakwah. Dan insyaAllah minggu depan dengan izin Allah, saya dipilih oleh Qatar Islamic Center untuk berada di Qatar untuk membantu pelawat-pelawat non-Muslim yang akan ziarah masjid-masjid di Qatar. Alhamdulillah, ini satu anugerah dari Allah. Dan pengalaman-pengalaman ini lagi menambah khazanah ilmu, cara mendekati masyarakat Muslim non-Muslim secara lebih berhikmah. Moga saya diberi kefahaman itu, dan sidang penuntun pun diberi kefahaman apa itu hikmah. Hikmah tidak semestinya lemah lembut, tapi di situ ada ketegasan, di situ ada hujah yang mantap, tanpa juga menyinggung perasaan orang. Datuk, apa yang Datuk kongsikan itu, iaitu berkaitan dengan hikmah tanpa toksik ataupun menyebabkan orang benci dengan Islam, terasa hati. Itu yang Datuk kongsikan secara ilmiah infonya. Kita nak tahu dari sudut bagaimana seorang nabi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam kehidupan dan juga tugasan dakwahnya. Jadi soalan daripada Hana Wancik di Facebook, katanya, bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah yang perlu dijadikan inspirasi dari segi kepribadian, iaitu akhlak dan cara penyampaiannya, Datuk? Masya-Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi soalan yang ditanya itu. Luar biasa soalan itu.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengikuti hasanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa beberapa kisah. Antara satu kisahnya seorang insan yang bernama Hadi bin Hatim. Hadi bin Hatim ini daripada Tai, di mana tempat ini di utara Arab, yang ini dekat dengan Iraq. Hadi bin Hatim ini selama 20 tahun amat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun dia amat membenci Nabi. Dia terasa pemerintahan, dia seorang pemerintah, pemimpin, terasa kedatangan Nabi itu menggugat kepimpinannya. Malah dia mendengar Islam semakin berkembang, Islam semakin berkuat, dan dia telah membuat keputusan untuk menziarahi Nabi Muhammad SAW. Hadi bin Hatim ini yang amat membenci Rasulullah, amat benci Islam. Bila sampai di Mekah, dia jumpa Nabi SAW. Maaf, di Madinah tak silap saya. Yeah. Dan masa itu Nabi berada di Madinah, betul. Yeah. Di masjid. So dia jumpa Nabi, dan Nabi pegang tangan Hadi bin Hatim balik ke rumah Nabi. Dalam perjalanan itu mereka jumpa orang tua dengan anak-anak. Dan Nabi berhenti dan Nabi tegur orang tua itu, dan Nabi melayan orang tua itu dan anak-anak itu sampai menunaikan hajat orang tua itu. Hadi bin Hatim dalam hati berkata, ini bukan cara seorang raja. Sebab beliau pemerintah. Ya, ini bukan cara seorang raja. Kemudian Nabi bawa masuk ke rumah, dan Nabi suruh Hadi bin Hatim duduk di tempat yang Nabi duduk, di mana ada halas. Hadi bin Hatim tolak, tapi Nabi berkeras. Nabi SAW berkeras, duduk. So dia duduk atas alas, dan Nabi duduk atas lantai tanpa halas. Dan dia fikir lagi, ini bukan cara seorang raja. Maka Nabi pun berkata, bukankah kamu, Hadi, daripada agama Raksus, iaitu agama di antara Nasrani dan Sabi'in? Dia kata, naam, betul. Dan Nabi berkata, kamu pergi ke satu tempat, Mirbah tempatnya, dan kamu melakukan sesuatu yang agama kamu tidak mengizinkan. Dan dia kata, ya, naam. Dan hati dia mula tersentuh. Hadi bin Hatim, hati dia tersentuh, bermuka. Ini bukan calang-calang orang yang boleh mengkabarkan benda yang orang lain tidak tahu. Macam mana dia tahu? Tahu. Kemudian Nabi berujar, ya Hadi bin Hatim, kamu nampak kami ini susah dan miskin. Tapi ingat, satu hari nanti kami akan dapat rezeki, umat ini akan dapat rezeki yang limpah ruah sehingga mereka tidak berhajat kepada harta. Kamu nampak kami ini kurang pengikut. Masa itu Islam kan pengikut baru kurang. Nak bersambah. Tapi satu hari nanti kamu akan lihat wanita-wanita kami akan berjalan dari Qadisiyah ke Mekah tanpa sebarang pengiring. Yeah. Mereka hanya takut pada Allah. Dan kamu lihat kami ini miskin harta hari ini, tapi kamu akan tahu satu hari nanti kami akan menguasai khazanah Kisra bin Hormuz di tangan umat Islam. Selepas dia melihat akhlak Nabi asal dan ujah-ujah mantap Nabi, akhirnya dia membuat keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan manusia yang paling mulia. Dia disaksikan oleh para malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan satu lagi kisah yang sangat important, penting. Dia seorang ahli politik, yakni Sumamah bin Atal, pemimpin Raja Yamamah, yang Nabi pada kurun hijrah ke-6, Nabi mengutus surat untuk mengajar Sumamah bin Atal meluk Islam. Tapi apa dia buat? Dia membunuh utusan itu. Dia caci maki Pak Nabi dan sebagainya. So satu hari Sumamah bin Atal buat keputusan nak umrah. Umrah ikut adat jahiliyah. Kan dia belum Islam lagi. Yeah. So dalam perjalanan ke Makkah dia ditangkap oleh, bila sebut tentang apa yang berlaku ketika perjalanan tu, saya yakin ramai nak tahu, tapi kita bagi para penonton suspend dulu tu. Betul. Aduh, kenapalah Da'i Hadari potong. Sabarlah para penonton sekalian, nantikan kisah selanjutnya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur dan barat, semuanya menonton dan memilih Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai tontonan pada pagi ini. Mungkin ada juga yang menonton ketika ini saudara-saudara kita dari Brunei. Kalau boleh komen sikit di Facebook tu, bagi tahulah kami dari Brunei. Mungkin juga ada yang menonton dari Singapura, katanya di Jurong, Singapura. Dan ada juga ramai juga sahabat kita yang menonton dari Indonesia. Apa khabar ya Pak? Apa kabar ya Ibu? Terima kasih menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan anda. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bincangkan topik ibadah, cara berdakwah bersama dengan tetamu yang kali pertama bersama dengan saya dan kita semua. Yang berbahagia, Datuk Haji Kamarudin Abdullah, merupakan individu yang banyak dan luas pengetahuan dan pengalamannya dalam dakwah. Baiklah Datuk, kita nak sambung kisah tadi. Apa yang berlaku selepas si pemerintah ini membunuh utusan yang membawa surat dakwah Nabi? Silakan. Ya, bersambung di situ, memang hajat dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia membuat satu keputusan untuk melakukan umrah ikut adat jahiliyah. Caranya. Cara mereka. Dan apabila sampai di Mekah, dia ditangkap oleh tentera-tentera. Di Mekah, betul. Ditangkap dan dibawa ke Madinah. Dibawa ke Madinah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu Nabi telah wartakan hukuman bunuh untuk dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewartakan hukuman bunuh kepada Thumamah bin Uthal kerana dia membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibawa masuk ke masjid Nabi dan disuruh diikatnya di tiang masjid. Diikat. Di mana non-Muslim ni, dia bukan Islam ni, diikat di tiang masjid. Maka lahir satu fik. Dari situ, bolehkah non-Muslim masuk masjid? Boleh. Melainkan Masjidil Haram. Ya, ini sampingan. Yeah. Dan apabila diikat, apa Nabi buat? Cuba bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Satu manusia yang telah membunuh utusan Nabi, amat berhajat untuk bunuh Nabi, ditangkap oleh tentera-tentera Nabi, dibawa ke Madinah, diikat di tiang masjid yang mulia. 2-3 hari Nabi layan dia. Nabi suruh para sahabat layan dia, beri susu, bagi roti, bagi makan. Dan dah 2-3 hari ini, sebab saya, 2-3 hari ini dia nampak akhlak Nabi yang dia benci. Hari ketiga, dia kata, aku tidak pernah jumpa semulia-mulia manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia memeluk Islam dan dia kata, semua hasanah untuk Muhammad, semua kebaikan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, Allah Maha Kaya, beritahulah hasanah untuk semua. Nampak kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan dirinya, tetapi memikirkan sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya, hasanah dan kemuliaan untuk semua. Dan kemudian Thumamah bin Uthal mengatakan hasanah dan kebaikan untuk semua. Inilah dikatakan dakwah qudwatu hasanah. Yang ini mungkin kita kurang. Dan saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita kuatkan kepribadian kita, dan ini sudah boleh menjadi contoh dakwah. Saya tertarik dengan kata-kata seorang pemimpin, how can they believe in your God if you do not show a good example? Bagaimana kamu nak mereka muliakan Tuhanmu bila kamu sendiri tidak tunjukkan satu akhlak yang mulia? Hari ini kalau kita jual durian, kalau rosak kata rosak. Betul. Jangan taruh plaster kata tak rosak, balik-balik rosak. Penjualnya siapa? Islam, orang Islam. Sedih kan? Dan senyum-senyumlah. Banyak-banyak bersenyumlah yang berada di jabatan kerajaan, berada di depan frontliner, di kaunter-kaunter. Senyum-senyumlah sebab anda memakai hijab. Anda adalah simbol Islam. Kalau bayangkan anda pakai hijab, tiba-tiba muka comnya, kemudian bebal-bebal. Percaya atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, insan-insan di barisan depan, bila mereka senyum melayan kita, kita akan ingat bila-bila. Betul. Apatah lagi kita ada kesusahan, kita membantu cepat. What can I do for you?
Bolehkah saya bantu? Ini akan membuka satu satu tanggapan yang positif. Betul. Dari kalangan umat Islam. Maaf cakap. Hari ini non-Muslim di Malaysia tidak nampak kita positif. Banyak ada sangkaan-sangkaan. Ini cabaran kita. Mainan media juga bukan satu cabaran kita. Di mana kita kena tukar ini. Hanya sekadar senyuman. Apa kata Nabi SAW? Senyuman itu satu sedekah. Iya. Dan senyum pada tempatnya, pada orang yang tepat, insya Allah membuka hati. Dan dulu saya jatuh cinta dengan isteri saya pun sebab senyuman isteri saya. Masya Allah. Kalau dia tak senyum, saya tak jatuh cinta. Ya. Itulah pasalnya. Kena senyum lah ya. Akak-akak kalau suami balik, ini tak masamnya muka ya. Baiklah, Datuk. Datuk ada sebut tentang cabaran tadi. Ya. Mungkin bagus juga kalau boleh saya tanyakan, antara cabaran bagi seorang pendakwah. Sebab bila sebut tentang pendakwah ini, sudah pasti banyak cabarannya, Datuk. Silakan, Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Da'i dari sudah pasti. Satu cabaran yang saya melalui dalam 32 tahun. Pengalaman Datuk sendiri. Ya. Ada kalangan orang Islam masih tak faham usaha dakwah kepada rakan-rakan non-Muslim. Masih belum mendapat tempat yang sewajarnya di kalangan kepimpinan. Saya kena katakan terus terang ni. Masih jauh. Kita ada 40% non-Muslim di negara Malaysia. Dan kita ada agama, Islam adalah agama persekutuan. Masih tidak menepati sasaran. Sepanjang 2016 hingga 2018. Tiap-tiap tahun purata memeluk Islam di negara Malaysia antara 9,000 hingga 9,200 sahaja. Di Amerika Syarikat, Islam bukan agama rasmi, malah Amerika Syarikat tidak begitu friendly dengan Islam. Mudah-mudahan saya doakan, saya berhajat untuk ke Amerika untuk berdakwah, jumpa kepimpinan mereka dan kabarkan kebenaran Islam. InsyaAllah doakan Ustaz dan doakan penonton. Hajat saya road to Alaska. Satu hajat. Bukan to Alaska. Ya. Di mana selepas 11 September, daripada angka 25,000 orang memeluk Islam di Amerika setiap tahun, melonjak kepada 100,000 satu tahun. What is the secret? Apa rahsianya? Mereka tidak pernah dengar azan seperti mana di Malaysia. Hari ini tiap-tiap hari setiap non-Muslim akan dengar azan sekurang-kurang 5 kali. Semasa saya berada di Afrika Selatan untuk berdakwah dan bertemu dengan Tok Guru saya, almarhum Syekh Ahmad Didat, saya ke masjid Queenstown itu, yang masjid yang satu-satu masjid di Durban. Saya masuk, saya jumpa 2 orang Cina. Saya kata, "Where are you?" "I'm from Penang." Dan saya tahu bahasa Cina. Bahasa Hokkien kan? Ya. Saya kata, "Oh, Penang yang langa." "Oh, orang Penang kah?" Saya kata, "Kenapa kamu datang?" Mereka kata, "Kami buat appointment ke sini untuk lihat masjid." Saya tanya balik, "Di Pulau Pinang kiri kanan ada masjid. Kenapa tak mau datang?" "Oh, wah, beliau, wah tak tahu, wah takut orang tak boleh panggil kita masuk. Kita takut kena halau." Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, awal 35 tahun saya berdakwah di Pulau Pinang, bila non-Muslim masuk masih kena halau. Kena halau. Kena halau. Wahal mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um tidak membenarkan non-Muslim datang masjid. Saya terkejut juga kan. Saya saudara baru kan, saya belajar, saya terkejut. Ini cabaran dia. Dan cabaran orang Islam masih tidak memahami. Tetapi saya berani mengatakan, ya, dan lagi situ, bila tokoh-tokoh agama kita berceramah di masjid ke, dalam khutbah ke, dalam forum seperti ini, saya tengok jarang mereka sentuh kelebihan-kelebihan berdakwah kepada rakan-rakan non-Muslim. Nabi SAW bersabda dari Sa'al bin Sa'ad, sahabat-sahabat Nabi, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada satu insan melalui usaha kerdil kita, lebih baik dari unta-unta merah. Ini hadis. Ada.
Barang siapa apabila Allah Subhanahu wa taala memilih kamu untuk memberi hidayah, asbab menjadi hidayah kepada orang lain, lebih baik dari unta-unta merah. Maksudnya lebih baik dari kenderaan-kenderaan mewah yang hari ini. Saya suka BMW, tapi satu orang memeluk Islam di tangan saya lebih baik daripada BMW. Dari hadis yang lain saya buka Muslim, Nabi SAW bersabda, satu insan diberi hidayah melalui asbab kita lebih baik dari isi dunia ini. Saya cuba mengadam hadis ini. Rupa-rupanya benar. Sebab apa? Pada saat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadah, mereka menjadi saudara kita. Mereka menjadi saudara kita. Setiap amalan mereka, dari mereka mengambil wudu, mandi, solat, berpuasa, berzakat. Ada ahli baru bagi zakat, menunaikan haji, semua amalan mereka itu kita ada saham pahala. Ini yang kita cari. Saham inilah kita nak bawa. Dan apa yang mendorong saya, yang bagi saya motivasi untuk berdakwah, walaupun menghadapi berbagai cabaran, saya teringat kampung akhirat saya. Allah. Apa bekalan saya nak bawa? Di akhirat nanti, kita akan berdiri telanjang 50.000 tahun dalam keadaan 50.000 tahun ukuran masa dunia. Apa ini? Satu gawat. Maka saya cari smart tag. Smart tag, Ustaz. Kalau kita ke highway, kita tengok cash ini, tunai ini, panjang, panas matahari. Apa yang dapat memudahkan kita? Ya, smart tag ini. Bila seorang ini dengan usaha kerdil, dia memeluk Islam, amalan dia. Kemudian Allahu Akbar, dia berdakwah. Dan kemudian ada memeluk Islam. Saham pahala datang kepada kita. Mungkin ketika itu kita dok tidur, mungkin kita dok makan cendol, kan? Kita dapat pahala. Maksudnya pahala berantai. Berantai. Macam orang dok buat benda yang berantai, kan? Iya. Untung RM50, RM100. Tapi untung adalah syurga. Allah sebut dalam surah Saf ayat 10 hingga 14. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari api neraka jahanam? Yakni kamu beriman dengan Allah dan Rasul dan kamu berjihad fi sabilillah. Kamu berdakwah. Dan Allah sediakan keampunan dan syurga Aden. Allah. Ini motivasi, ayat motivasi. Itu janji Allah. Janji Allah dan perniagaan yang tidak akan rugi. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261, satu benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, dan ikut ukuran kita 7,000% keuntungan. Allah. Dakwah, kalau ada bursa saham, letak dakwah, saham tak akan jatuh. Dia akan melonjak, insya-Allah. Dan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan Allah. Satu contoh, bila seorang memeluk Islam, dia akan bayar zakat kepada pusat zakat. Betul. Dari zakat kita tolong asnaf. Betul. InsyaAllah. Ini satu kelebihan. Belum saya cakap pasal undi. Sensitif. Itu kemudian. Itu kemudian. Datuk, pandai Datuk. Kena pula pada topik itu kan. Dan kena pada masanya. Cuma ya Datuk, sekejap lagi kita nak tahu tentang tenang dan sabar sebagai kunci utama dalam dakwah. Mungkin pengalaman Datuk sendiri. Cumanya nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan beberapa masalah. Dan mungkin juga ada pelbagai persoalan yang bermain di fikiran kita. Akan tetapi segala jawapan dan penyelesaiannya, jangan risau, ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini kita bicarakan tentang topik kita iaitu ibadah. Kita fokuskan kepada cara berdakwah bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Kamaruddin Abdullah. Baiklah, para penonton sekalian, saya nak ajak anda semua mungkin yang menonton di Facebook ketika ini, saya nak ajak untuk sama-sama kita kongsikan secara langsung kita pada pagi ini, untuk mungkin dengan apa yang kita kongsikan itu akan memberi inspirasi dan juga motivasi kepada semua untuk terus berdakwah macam yang kita lakukan, tambahan pula macam yang Datuk lakukan. Baiklah Datuk, satu soalan yang saya yakin ramai nak tahu ni,
tenang dan sabar kunci utama dalam dakwah. Sebab ada orang bila nak berdakwah dia bab ni dia kurang, sabar. Tenang tu dia kurang. Jadi tenang dan kunci tu tenang dan sabar itu adalah kuncinya. Pengalaman Datuk. Mengapa dalam dakwah itu diperlukan ketenangan dan kesabaran, Datuk? Betul. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Da'i Hadari. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Saya doakan para pemimpin-pemimpin masa kini diberikan kesabaran dan tenang. Dan masyarakat Malaysia akan juga sabar dan tenang menghadapi berbagai cabaran, antaranya kemulut kenaikan harga barang. Kenapa saya sebutkan demikian? Kita sedang diuji. Betul. Kita berada satu peringkat ujian. Dan dalam kesempatan saya bermusafir ke Seri Pentas, saya doakan untuk diri saya, keluarga saya dan seluruh umat ummah dan rakyat Malaysia. Kembali kepada soalan sabar dan tenang. Kita kena kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para anbiya, Nabi Nuh alaihi salatu salam berdakwah 950 tahun. Allah. Mereka Nabi Nuh, siapalah saya dan siapalah kami pendakwa nak banding dengan para anbiya. Debu pun tidak ada kami. Tetapi sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu salam 950 tahun. Isteri menolak, anak kesayangan menentang. Tapi sabar berdakwah. Hanya 80 orang saja pengikut. Nabi Ibrahim sabar dengan ayandanya yang pembuat berhala. Nabi Ibrahim cukup sabar dengan masyarakatnya. Betul. Dan kesabaran Nabi Ibrahim sampai Raja Namrud perintahkan Nabi Ibrahim dibakar. Kesabaran yang begitu kemuncak. Dan para anbiya sabar. Kenapa? Mereka tahu hikmah dakwah. Saya nak cerita, saya nak terangkan dengan jelas, insya-Allah. Ketika Nabi SAW balik dari Isra' Mi'raj, Nabi SAW jumpa para sahabat-sahabat. Dan mereka berketawa, riang ketawa. Manusia happy go lucky. Nabi kata, ya sahabat-sahabatku, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan kurang ketawa dan banyak menangis. Para Nabi dibuka tirai ijab. Realiti kehidupan dunia ini. Itu sebab mereka begitu sabar dengan perangai mad'u mereka. Sampai ada Nabi dibunuh. Sampai ada Nabi dihambat untuk disalib seperti Nabi Isa alaihissalam. Namun mereka sabar, bukan sekadar sabar, mereka tenang, dan bukan sekadar tenang, mereka memaafkan mereka. Allah. Ini luar biasa. Itu kemuncak. Saya nak minta para pendakwa, para ustaz yang dengar, tanya ustaz, tolong ambil perhatian. Bila kita berdakwah, kita cepat menghukum orang, kita cepat membuat kesimpulan, termasuk pendakwa-pendakwa. Ikutlah sirah Nabi SAW. Bertembung 45 peperangan. Ada yang nak bunuh Nabi. Tapi bila datang mereka untuk minta ampun, mereka maafkan mereka. Dan mereka melupakan kejahatan mereka. Ini merupakan kerana mereka tahu rahsia kehidupan. Tidak berdendam. Tidak berdendam. Dalam pengalaman saya, ya betul, saya manusia biasa. Ada masa saya lose my cool. Ya, ada waktu suara saya tinggi daripada mereka ingat saya marah. Tidak. Ya, kita ni satu zaman sangat menyedihkan. Kita benda kecil pun dalam usaha dakwah kita tak buat. Minta maaf cakap. Even small thing. Kita begitu berkira. Tapi kita nak masuk syurga pula. Macam mana mereka nak masuk syurga, saya tak tahu. Para sahabat yang dijamin syurga, tapi mereka bekerja seperti ahli neraka. Allahu Akbar. Para sahabat yang 10 itu. Yang hebat-hebat tu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Osman. Tak berputus asa dalam ibadahnya. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sahabat. Sabar dan tenang ini kita dapat bila kita tahu falsafah kenapa kita buat. Dan bergantung pada niat juga. Kenapa saya mulakan niat? Kenapa saya nak berdakwah? Apakah saya nak jadi popular? Adakah saya nak dikenali orang? Itu adalah kecelakaan dan bakal masuk neraka. Barang siapa yang buat kerja untuk menjadi popular semata-mata popular, kerana nama,
Pendakwah terutama sekali, ada hadis Nabi SAW, seorang qari yang hebat, tapi Allah kata bila di akhirat Allah tanya, kena untuk siapa kamu buat? Aku buat untukmu ya Allah. Allah kata kamu pendusta. Tipu. Syuhdah. Aku syuhdah untukmu, kamu pendusta. Seorang pendermaan cek besar untuk Allah, dia kata kamu pendusta. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan. Bila niat kita ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah, dan juga niat kita untuk mencari pahala menyelamatkan dari api neraka jahanam nanti, insya-Allah Allah memberi kesabaran dan ketenangan. Itulah yang peliknya. Kadang-kadang tu bila sebut dakwah, hilang sabar, hilang tenang. Tapi kalau bab cari duit, sanggup sampailah hilang duit banyak kali kan, kena tipu. Baiklah para penonton sekalian, ada soalan ni Datuk, dari Faizal bin Ahmad di Facebook. Satu soalan yang saya yakin ini juga ada kena-mengena dengan realiti masyarakat kita. Ramai ingin sangat berdakwah katanya. Namun tidak semua orang dikurniakan keberanian dan kepetahan bercakap dalam menyampaikan dakwah dengan cara bersemuka. Mungkin Datuk boleh kongsikan beberapa kaedah atau cara lain yang mungkin boleh digunakan dalam menyampaikan Islam, iaitu dakwah terutamanya kepada sahabat-sahabat yang non-Muslim ataupun bukan Islam. Terima kasih Da'i Hadari, dan terima kasih saudara Muhammad Faizal yang bertanya soalan ini. Saya sendiri 32 tahun sudah, saya tidak tahu bercakap, tidak berpetah berbahasa Inggeris, dan awal-awal berdakwah ni saya bawa buku-buku tentang agama Islam yang ditulis oleh tokoh-tokoh tertentu, dihadiahkan selepas lawatan masjid. Ini selama 5 tahun. Tetapi percayalah, Nabi SAW bersabda, "Balighu anni wala ayah." Kenapa Nabi tak kata jadi Imam Syafi'i dulu, kami jadi Imam Malik dulu, baru berdakwah? Nabi kata, sampaikan walau satu ayat. Dan zaman saya peluk Islam dan saya belajar Islam dengan Jabatan Agama Islam, mereka ajar saya rukun iman, rukun Islam, baru boleh dapatkan Islam. Saya lulus dengan cemerlangnya sekali. So saya share. Bila saya share tentang Allah dengan surah Al-Ikhlas, Allah tambah khazanah kalimat. Ini alhamdulillah semua alhamdulillah, hari ini saya boleh berceramah dalam bahasa Inggris depan 1000 orang non-Muslim. Dan saya pernah lakukan di depan pelajar-pelajar universiti dari Amerika dan sebagainya, dan mampu memberi jawapan kepada persoalan mereka. Sebab selalunya Tuan Faizal kalau nak berdakwah, cuba menguasai 20 hingga 50 soalan-soalan yang asas ditanya oleh rakan-rakan non-Muslim. Kuasai mereka dengan jawapan yang berpandukan Al-Quran, hadis, logik, sains dan seumpamanya. Soalan yang sentiasa akan ditanya? Sentiasa. Sama ada di Jepun, soalan yang sama. Di Jepun, masuk ke Jepun berdakwah, dia tanya kenapa tak boleh makan babi, khinzir. Di Malaysia pun orang Cina tanya kenapa tak boleh makan babi, khinzir, babi. Itu bahasa kasar sikit. Khinzir itu bahasa Quran ya. So, kita kuasai. Dan seperti mana saya katakan, dakwah bukan boleh dibuat dalam 24 jam. Kedua, cadangan saya, beri hadiah kepada rakan-rakan non-Muslim di pejabat sempena hari lahir mereka, sempena hari raya mereka. Berilah hadiah. Dan hadiah yang terbaik yang boleh mengubah pandangan mereka tentang Islam, tidak lain tidak bukan Al-Quran Al-Karim Al-Azim yang telah mengubah hati dan minda saya satu ketika dahulu. Dan beri hadiah. Dan ketiga, gunakan kesempatan hari raya Adil Fitri, panggil mereka ke rumah, layan mereka dengan terbaik. Dan keempat, yang paling mudah, semua orang boleh buat. Yang paling mudah, semua orang boleh buat. Jadikan masjid kita open house. Buka masjid kita, panggil rakan-rakan jiran kita non-Muslim, datang ziarah masjid, dan kita terangkan apa yang ada dalam masjid. Sebelum balik, hidangkanlah nasi lemak anda, hidangkanlah teh tarik anda. Lihat perubahan. Ini antara beberapa. Ada orang tanya, Datuk, boleh ke nak ajak sahabat-sahabat kita yang berbangsa India, yang berbangsa Cina datang ke masjid? Apa salahnya? Tidak ada satu hukum yang melarang tegas melainkan ke Masjidil Haram. Malah dalam kitab Al-Hum, Imam Syafi'i mengatakan non-Muslim boleh tidur di masjid. Sampai begitu Imam Syafi'i. Jadi kalau buat makan-makan tak ada masalah. Apalagi di luar pekarangan. Kalau dalam mungkin kotor. Di luar pekarangan. Dan masjid-masjid di Malaysia ini Masya Allah tabarakallah luas. Betul. Insya Allah. Baik Datuk, cantik itu. Ini satu idea juga. Mungkin buah fikiran kepada para AJK Masjid dan Surau selepas ini insya Allah. Baiklah, kita akan tutup dulu di TV3 Datuk, dan akan ada sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Cuma
Terutamanya para penonton sekalian, Nabi pernah berdarah sehingga disebutkan capal Nabi SAW penuh dengan darah kerana dilemparkan batu-batu ketika berdakwah di Taif. Nantikan sambungan perbincangan selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, yang terbaik kami sajikan buat anda setiap pagi jam 6.30 pagi di TV3 dan TV9 dalam Raudhah, terutamanya Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan pagi ini saya Da'i Hadari temankan anda untuk Tanyalah Ustaz, yang mana pada pagi ini para penonton sekalian kita bawakan topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kita sepatutnya, iaitu dakwah. Dan hari ini kita fokuskan kepada ibadah cara berdakwah bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Kamaruddin Abdullah. Baik, Datuk. Ya. Kalau ikutkan bola sepak ni dah masuk hujung-hujung dah ni. Minit ke-90 dah. Hampir ke minit ke-90 dah ni, Datuk. Tadi Datuk ada kongsikan kepada sahabat kita Faizal tadi, iaitu kena, kalau boleh nak memudahkan, kita kena kuasai antara soalan-soalan yang dilazimi ditanyakan oleh non-Muslim untuk kita mudah menyampaikan kebenaran buat mereka. Pengalaman Datuk, apa antara soalan yang mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kami, soalan yang selalu ditanya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Faizal yang bertanya soalan yang sangat penting juga. Yang berbahagia, Da'i Hadari. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan di rumah yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi, mudah-mudahan semua telah bersarapan dan bersemangat dengan saya, ya. InsyaAllah. Ya, dalam pengalaman saya 32 tahun ni, saya anggap universiti dakwah saya ini adalah di masjid. Dan seperti saya maklum sebelum itu, saya telah mendapat hidayah 35 tahun usia remaja. Saya tidak ada peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah. Ya, walaupun saya cuba banyak kali, saya berikhtiar, Allah tidak izinkan. Rupa-rupanya hikmahnya, saya belajar dakwah secara praktikal, bukan teori. Teori datang kemudian. Dalam dakwah saudara, kita tidak boleh belajar dengan buku semata-mata. Dia bagus untuk bekalan. Tapi berdakwah ni macam kita terjun ke dalam air untuk berenang. Boleh tak kita belajar berenang melalui buku? Tidak. Kita akan masuk ke dalam air, kita kocak-kocak air dengan kita gerak tangan, itu memula kita berenang. Begitu dalam dunia dakwah. Dan pada awal 2-3 tahun, saya tidak tahu menjawab soalan yang ditanya oleh non-Muslim. Saya akan kata, please wait, I would like to give you this. Ini buku yang boleh memberi penerangan. Tapi lama-kelamaan saya kena juga jumpa ramai, saya kena juga memberi penerangan. Dan banyak soalan. Dan saya nak sharing melalui pengalaman saya. Sama ada di masjid ataupun dalam perjalanan. Satu pagi, 6.30 pagi, saya ke satu forum sempena tahun baru di Kuala Lumpur. Saya naik kapal terbang MH1133. Ingat sampai sekarang. Sebab saya dulu adalah staff MAS, pegawai MAS. So, saya duduk tengah-tengah, row number 5. Saya selalu kalau musafir, travel, saya akan pakai songkok, baju Melayu ataupun itulah saya punya pakaian. Saya masuk kapal terbang, saya tengok seorang uncle Cina duduk di seat number 5C dan saya 5B. Dan saya ada satu sikap, kalau saya duduk dengan rakan-rakan non-Muslim, saya cuba akan ajak mereka ke masjid. Itu style saya. Atau berdakwah dengan mereka. Dan uncle ini tidak mau senyum. Asalnya dia tenang. Bila dia tengok saya dengan songkok saya, dia jadi tension. Dia tegang. Saya pun duduk tenang. Saya pun duduk tunggu masa bila lah saya boleh start conversation. Allah Ta'ala izinkan seorang pramugari, stewardess, dia datang. Dan tangan saya terkena dengan tangan uncle. Dan saya minta maaf. Sorry uncle. Dan tak tahu spontan dia kata, you Malay? You Melayu? Dia kata, macam mana saya nak jawab? Muka macam muka Melayu. Saya kata, saya tahu di kemana arah tujuannya. Dia ingat, Islam itu Melayu, Melayu itu Islam, atau masuk Islam, masuk Melayu. Tak salah. Cuma anggapan ini tidak tepat.
Agama itu agama, bangsa itu bangsa. Itu kita kena beri penerangan. Tapi saya spontan berkatakan, Uncle, do you know in China, there are 60 million Chinese Muslim. Dia terkejut. Saya kata, di China ada 60 juta Muslim. Rakyat Malaysia pun baru 30 juta. 30 juta. Apakah mereka itu Melayu? Saya tanya. Ini merupakan satu rujukan yang dipanggil rujukan geografi. Dengan izin Da'i Azhari, dalam pengalaman 32 tahun, saya telah tulis suatu buku yang very simple, 13 rujukan. Mana-mana orang, siapa-siapa yang bertanya soalan tentang Islam, saya ada 13 rujukan, antaranya rujukan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, sains, logik, statistik, psikologi, dan antaranya ilmu alam. So, saya gunakan alam China untuk menerangkan, dan kemudian beliaulah sepanjang 40 minit membawa cerita Jalan Sutra, Cheng Ho. Saya tak tanya. Kemudian dia mula bertanya, kalau nak peluk Islam, kalau saya nak kahwin anak kamu, saya wajib kena peluk Islam. Kemudian dia kata, dalam Islam you boleh kahwin 4. Dia tanya soalan yang cukup susah untuk saya jawab. Yang mencabarlah, tapi bagus. Dia tanya. Dan saya gunakan rujukan Al-Quran, saya gunakan rujukan hadis, rujukan logik dan sains. Selepas nak landing kapal terbang, dia tanya kepada saya, siapa selama ni, kenapa siapa tak ceritakan saya? Dia tanya macam tu. Dia tanya, why nobody tell me so far, you tell me today, I'm happy. Dalam hati saya kata, you tak tanya. Dalam hati saya kata, you tak tanya. So, alhamdulillah, saya juga ada satu sikap, kalau saya travel, saya akan bawa buku-buku. So, saya adakan 2 buku kepada beliau. Dan beliau adalah asalnya orang kepala batas. Umur 60-an dah. Telah berhijrah ke UK. Dan saya nampak, mungkin beliau ada pengalaman yang kurang enak sesama umat Islam di Malaysia. Tapi saya sempat memberi penerangan. Dan juga ada soalan, ditanya, kenapa tak boleh minum arak? So, sebelum saya menjawab soalan tentang kenapa tak boleh minum arak, kenapa tak boleh makan khinzir dan sebagainya, saya akan terangkan maqasid syariah Islam. Islam datang untuk memelihara agama. Islam datang untuk memelihara nyawa, keturunan, akal, harta. Ini 5. So, bila kita terangkan hikmah-hikmah kenapa Allah haramkan arak, antara kita tahu hari ini di Malaysia, sepanjang 2-3 tahun, memandu mabuk. Betul. Pemandu mabuk telah melakukan beberapa pembunuhan. Betul. Di atas jalan raya. Atas jalan raya. Islam tak kata minum sedikit baru memandu. Islam totally say no. Saya kata kamu jangan minum sama sekali. Dan orang yang berfikiran waras akan dapati apa yang Allah haramkan arak ini ada banyak kelebihan. Betul. Ya, tidak berlaku kemalangan Untuk kesihatan. Dan juga mudarat untuk kesihatan. Dan juga rumah tangga. Balik rumah pukul isteri, anak isteri kena mabuk. Dan dalam masyarakat pun kucar kacir. Kalau ikut rasional. Dan bila kita main ikut logik dan rasional, mereka mula faham. Dan juga ada soalan tanya, kalau ia masuk Islam, susah, kena potong di bawah, sebagainya. Dan saya bagi penerangan. Mengikut kesihatan. Kemudian, ada satu soalan terkebuka ditanya kepada saya, Dek, kerana kita tengok suasana politik, bila aku nak tegakkan Islam, nak potong tangan, wuduk dan sebagainya, bagus, wuduk itu bagus. Tapi non-Muslim tak faham. Kita kena berdakwah dulu. Dan bila tanya tentang potong tangan ni, saya kata, mereka anggap ni, bila kita kata wuduk, mereka anggap ni kita berada di cowboy town. Jumpa-jumpa potong tangan. Saya kata, kita ada mahkamah, kita ada peguam, dan seumpamanya, dan saya bawa satu analogi Makkah. Makkah, analogi Makkah. Saya kata, di Makkah kamu pernah dengar tentang Makkah? Ya, pergi haji, dia kata pergi haji. Saya kata, bila berkumandang azan di Makkah, peniaga-peniaga boleh tinggal kedai mereka macam tu dan pergi dan semayang balik. Malah kedai-kedai emas, jual emas di Mekah boleh tinggal dengan satu diletak kain saja dan mereka tinggal semayang balik, emas tetap emas. Tapi di Malaysia kalau tinggalkan kedai kacang putih balik di sebelah mana tandas ke apa, balik dalam 10 minit bukan saja kacang hilang, dengan balang kacang hilang. Maka suasana apa ni?
hukuman keras dalam Islam menghindari jenayah, menghindari kejahatan, itu hikmah, menghindari kerosakan. Ini kalau orang paham, mereka paham rahmah Islam. Dan kenapa hamba kita rakan-rakan non-Muslim, kita bukan dalam kaboitan, tangga-tangga potong tangan, tak. Ada mahkamahnya. Dan dia kemuncak segala hukuman dalam Islam yang tidak ada dalam mahkamah lain. Kemuncak dalam mahkamah syariah adalah keampunan. Ini kita tak emphasize, kita tidak tekankan ini. Kita tidak didik dan kita tak beri penerangan. Di situ di ujung ni ada keampunan. Baik Datuk. Lagi dan lagi kita akan kongsikan. Makin seronok pula bila bersama dengan Datuk. Saya rasa macam tak cukup pula ni. Nanti kena panggil lagi ni. Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Seperti biasa, kami berkongsi yang terbaik untuk anda semua untuk diberikan manfaat, termasuklah kepada saya yang menjadi moderator pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kongsikan dapat menjadi saham buat kita menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini para penonton sekalian, ibadah kita fokuskan kepada cara berdakwah bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Kamarudin Abdullah. Mungkin Datuk, sebelum saya nak tanyakan soalan ni, ramai nak tahu ni Facebook Datuk. Apa Datuk? Kalau ada Instagram, apa Datuk? Ada Facebook tak Datuk? Oh ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Da'i hadari. Ada Facebook saya bernama Datuk Haji Kamarudin Abdullah. Instagram pun ada, tapi saya tak beraktiviti aktif. Aktif saya adalah Facebook saja. Facebook ya, Datuk Haji Kamarudin. Baik Datuk, mudah untuk anda semua mendekati siapakah sebenarnya Datuk Haji Kamarudin Abdullah. Begitu hebat dakwah yang beliau pernah lakukan dan juga pengalaman beliau sendiri. Cumanya Datuk, saya yakin ini soalan yang mungkin sesuai untuk kita bawakan di hujung-hujung ni. Apakah yang perlu dielak oleh seorang pendakwah ketika menyampaikan kebenaran? Sebab takut-takut nak buat baik tapi hasilnya pula tak bagus. Betul. Silakan Datuk. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, mudah-mudahan kita diberi kefahaman menurut metodologi Al-Quran. Betul. Metodologi Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berbahaslah, berdebatlah dengan cara yang baik. Ini metodologi Al-Quranul Karim. Pengalaman saya kalau berdakwah dengan non-Muslim, saya ambil penjuru tauhid. Dari penjuru tauhid, bukan dari penjuru fiqh. Sayang 1000 kali sayang. Ini saya nak bagi satu pandangan, mungkin saya silap. Perbetulkan saya, terutama sekali tuan-tuan guru yang mendengar. Hari ini Malaysia daripada Perlis ke Johor, bila saya ceramah, di ujung soalan selalu ditanyakan, apakah berdosa kita, apakah hukum? Pendekatan ini kita elakkan apabila berdakwah kepada non-Muslim. Kita bawa pendekatan tauhid, kenal Allah, cinta Allah, rindu Allah. Ini pendekatan nampakkan keindahan itu. Indahan, pintu tauhid dan pintu kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebanyakan non-Muslim tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam street dakwah yang IPS saya buat sempena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun. Ya, sudah lebih kurang 12 tahun kami buat program itu sempena Maulid. Dan kita nampak non-Muslim tidak faham kita dari sudut rahmah kita. Dia nampak kita Islam ini agama hukuman. Islam ini agama kongkong. Islam ini agama yang tidak memberi kemuliaan kepada orang non-Muslim sendiri. Ditambah pula ada tanggapan yang katakan ganas. Ganas dan sebagainya. Wahal tidak begitu. Sebab saya nampak kita kena buka pintu-pintu lain dalam dakwah. Antaranya tauhid. Antaranya pintu tasawuf. Ini pintu yang terus tidak terus kepada berdosa ke. Memang ada, saya tidak menafikan. Tapi dalam dunia dakwah, pendekatannya juga kena berbeza. Betul. Dan saya juga minta pada pagi yang mulia ini kepada para alim ulama yang berada di JAKIM dan Jabatan Agama Islam, apabila membuat sesuatu fatwa-fatwa, kita kena lihat masyarakat majmuk. Dan fatwa ini ambil kiralah dakwah kepada non-Muslim. Ini harapan saya dan doa saya.
Dan kembali kepada persoalan tadi Dai Hadari, isu apa yang perlu dielak oleh seorang pendakwah? Isu-isu yang of course kalau bertemu dengan kawan-kawan non-Muslim, kalau dia Kristian, kita ada persamaan. Yang ini Nabi Isa AS. Perbedaan kita seimbang kemudian. Kadang-kadang perbedaan itulah yang menyukarkan. Cuba kita membawa persamaan. Elakkan perbedaan dulu. Tapi oleh kerana dakwah bukan 24 jam, dia satu proses yang panjang. Betul. Dan jangan bawa isu-isu sensitif. Isu-isu yang kita tahu ini sensitif. Isu rakan-rakan non-Muslim ada yang tidak makan lembu. Tidak payah bawa isu itu. Melainkan ditanya. Tapi kita fokus mengajak rakan-rakan non-Muslim, panggil mereka kepada Allah, kenali Nabi, kenali Al-Quran. Betul. Isu-isu dalam dakwah jangan bawa politik. Isu-isu kepartian. Itu sensitif. Kita bawa dia kepada Allah sahaja. Maksudnya kena cerdik lah Datuk. Itu yang dikatakan dakwah ni dia ada R&D. Dakwah ni sebenarnya research and development. Dan Alhamdulillah apabila saya bertemu dengan Sayyid Sama'ah, mufti yang amat dihormati, mufti negeri Selangor, sambil kita berbincang, beliau juga mengutarakan satu cadangan yang sama untuk mengadakan diploma atau ijazah khas, degree khas dalam bidang dakwah non-Muslim. Dakwah. Sebab dia satu penjuru usaha yang perlukan research and development. Betul. Kaedah berbeza, fiqh yang berbeza. Itu yang saya juga alu-alukan. Dan elakkan perkara-perkara yang menyinggung perasaan. Nabi SAW dalam dakwahnya, salah satu ciri dakwah Nabi, Nabi tidak salahkan walaupun bersalah. Betul. Contoh, Nabi tidak kenen. Tak kenen. Ada sahabat bangun lambat subuh. Kalau kita kata apa? Ni lambat subuh ni subuh gajah ni. Tapi Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata si fulan bin si fulan. Nabi tak guna nama. Si fulan bin si fulan. Dan Nabi kata barang siapa dah bangun, kerjakanlah solat. Nabi tidak hukum. Datang juga seorang pemuda jumpa Nabi. Dia kata kepada Nabi, saya nak berzina. Para sahabat di tepi kiri kanan nak marah dah. Tapi Nabi tak kata haram. Nabi tak kata haram. Nabi didik dengan tasawuf. Nabi berkata, apakah kamu bawa ini diperlakukan kepada kakak-kakak kamu? Pemuda itu kata tidak. Kepada ibu kamu? Tidak. Maka di situ pemuda itu berubah dengan berkat doa Nabi dan dia tidak ada niat untuk berzina. Ini kaedah dakwah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu ini dan diberi kekuatan untuk mengikuti kaedah metodologi Quran dan metodologi Nabi SAW. Dari apa yang saya lihat, Datuk cuba menyampaikan supaya kita ini sebagai pendakwah di luar sana matang, tenang, sabar, hikmah, bijaksana. InsyaAllah. Ya begitu. Mudah-mudahan dan Allah memberi kita kekuatan insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baiklah Datuk, ada soalan Izzara Zulaika ni, katanya macam mana implikasi ataupun kesan apabila sudah melaksanakan dakwah namun mendapat tentangan. Sebagai contoh, dikecam, dihiraukan. Apakah langkah keutamaan yang perlu kita lakukan? Teruskan dakwah ataupun buat tak tahu je, tinggalkan mereka, biarkan mereka sahaja, atau selemah-lemah iman mendoakan sahaja untuk dikurniakan hidayah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur. Memang ini satu soalan yang memang susah. Namun demikian, kita lihat sirah Nabi SAW dan sirah para anbiya. Adakah mereka ada kalimat putus asa? Terutama sekali Nabi Nuh AS 950 tahun berdakwah, ditolak, dikecam, dicaci. Begitu juga Nabi SAW sepanjang 13 tahun. Macam-macam mudarat mereka buat. Namun Nabi tidak pernah tinggalkan dakwah. Dan sebelum kita tinggalkan dakwah atau tidak, doa setiap ada. Sebelum berdakwah, selepas berdakwah, doa itu selalu berada. Selagi mana nyawa tidak diancam, teruskan dakwah. Tapi bila nyawa telah diancam dan sasaran kata kepada kita berhenti untuk sampaikan Islam, maka tak apa, kita berhenti dan berdoa dan jangan putus asa di situ. Mungkin boleh salurkan kepada rakan-rakan kita untuk sampaikan Islam. Mungkin kita salurkan kepada NGO tempatan. Mungkin kita gunakan berbagai kaedah. Mungkin dengan social media kita, dalam Facebook kita, yang dia jadi kawan kita juga. Betul. Dan kita tulis tentang kecantikan Islam, kalimah Allah, firman Allah, sabda Nabi, dan kata-kata motivasi. Mudah-mudahan
satu hari nanti hatinya, kan? lembut hati, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah Datuk, mungkin di hujung ini sebagai memurnikan program kita pada pagi ini, mungkin Datuk, sebelum kita nak doa daripada Datuk, pelan tindakan kita Datuk sebagai pendakwah, apakah yang kita perlu titik beratkan supaya kita dapat tunjukkan contoh yang baik, teladan yang baik, akhlak yang baik kepada orang bukan Islam di luar sana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, persediaan keperluan yang ada pada kita sebagai pendakwah pertama sekali adalah ilmu. Jangan keliru. Biar tahu jangan keliru. Biar tahu jangan keliru. Saya suka tema ni. Biar tahu jangan keliru. Yeah. Pertama sekali sama ada pendakwa atau seorang Muslim, dia kena ada ilmu. Ilmu yang utama kepahaman tentang Al-Quran. Yeah. Itu nombor wahid. Nombor kedua, paham hadis Nabi SAW. Ini dua ilmu sangat penting. Kena pahami. Baik. Akidah kita, fiqh kita dan tasawuf kita. Itu yang penting. Kedua, kita doakan, kita perbaharui tiap-tiap hari akhlak kita. InsyaAllah. Pergaulan kita. Dan kita juga kena bersedia untuk bergaul dengan rakan-rakan non-Muslim. Yeah. Bukan saja duduk di kelompok kita. Ini satu masalah yang saya dapati. Kita kena bergaul, be more open, itu. Ketiga, kepersediaan pendakwah ini adalah bahan-bahan dakwah. Dan bahan-bahan dakwah ini dalam berbagai bahasa. Betul. Dan alhamdulillah kalau datang ke Pulau Pinang, bolehlah ziarah IPSI dan kami sediakan bahan-bahan itu. InsyaAllah. Dan persediaan-persediaan lain sebagai pendakwah, kalau di masjid, sediakanlah satu sudut yang non-Muslim boleh dapat manfaat. Mereka dapat info. Begitu juga di Jabatan Agama Islam. Setiap negeri ada satu sudut untuk non-Muslim. Yeah, itu. Betul. Dan juga pemimpin-pemimpin kita juga perlu berdakwah kepada pemimpin-pemimpin yang menjadi policy maker di parlimen. Kita tak boleh marah sipulan-sipulan kena menentang. Mereka menentang Islam. Tapi kita sebagai pemimpin di dalam parlimen wajar berdakwah kepada mereka. Kena berikan kefahaman. Sebelum kita buat sesuatu aktar, baru mereka faham. Baik. Semua maksudnya setiap umat Islam itu pendakwah. Dari pemimpin, dari suri rumah, penjual durian, penjual nasi lemak, sampai siapa sekalipun. Betul. Adalah pendakwah di sudut masing-masing. Tetapi dengan niat membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada umat manusia. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Dato'. Kepada akak-akak yang ada di pejabat tu, tunjuk contoh yang baik kepada kawan-kawan non-Muslim kita. Ini tidak dia pula paling banyak membawang, ya. Baik Dato'. Doa daripada Dato' untuk memurnikan program kita pada pagi ini. Silakan Dato'. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakata ya zal jalali wal ikram. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Allah, hidupkanlah kami dengan iman dan Islam. Amin. Matikanlah kami dalam iman dan Islam. Amin. Ampunilah kami. Ampunlah kedua ibu bapa kami. Amin. Yang mengasuh kami sejak kecil dengan susah payah. Amin. Allah, berikanlah hidayah dan taufik hidayah kepada semua pemimpin-pemimpin kami. Amin. Terutama sekali yang kepentingan berdakwah kepada rakan-rakan non-Muslim. Diletakkan dan diperkasakan di negara Malaysia yang tercinta. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah melakukan kesilapan dan kesalahan dan berdosa. Ampunilah kami. Kesihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau menghukum kami, kami adalah hamba-hamba ciptaan-Mu, ya Allah. Andai Engkau mengampuni kami semua, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Berkuasa. Ya Allah, berikanlah kami, bimbinglah kami, zuriat kami di atas siratul mustaqim, di atas landasan benar, yakni Islam, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada rakan-rakan kita non-Muslim yang menjadi jiran kami, rakan tualan kami, pemimpin kami, dengan taufik dan hidayah dan kepahaman Islam, ya Allah. Allah, ya Rahman, ya Rahim, keluarkanlah negara Malaysia dari kemulut segala kesusahan. Sama ada dalam bidang kewangan ekonomi, sama ada dalam kemulut politik, sama ada dalam kemulut jiwa, ya Allah. Selamatkan kami
Jadikan diri kami tenang dan bahagia dengan Islam. Amin. Jadikan keluarga kami yang dirahmati dan diberkati. Amin. Jadikan kami masyarakat khairul ummah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah bumi Malaysia, ya Allah. Amin. Dengan ketenangan, kemakmuran, kedamaian. Amin. Ya Allah, jadikanlah negara Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Amin. Sebagai contoh kepada dunia untuk menjadi ikutan. Qudwah hasanah, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin. Wa qina azaban nar. Amin. Wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Amin. Ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Haji Kamaruddin Abdullah kerana sudi bersama dengan kami kongsikan pengalaman dan pelbagai info yang bermanfaat insya-Allah untuk menjadi seorang pendakwah. Baiklah, para penonton sekalian, esok akan bersama dengan sahabat saya Dai Aiman, yang mana kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Pengajian hadis esok kita akan sama-sama belajar tentang hadis arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi berkaitan dengan dakwa dan sumpah. Insya-Allah nantikan esok. Baiklah para penonton sekalian, ramai yang perlu kita dekati, terutamanya mereka yang non-Muslim. Tapi nak bermula di mana? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhilah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari azab api neraka. Terima kasih Datuk. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Jaga diri baik-baik para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.